Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Petang-petang Jumaat ni sejuk sikit kan. So Syikin nak share pasal maksud harta dan pusaka. Ramai antara kita yang tak faham apa perbezaan antara harta dan pusaka. Bila mana dikatakan harta, bila mana yang dikatakan pusaka. So hari ni kita tengok sikit. Okey. Kalau harta, apa saja yang kita ada masa hidup ni, kalau kita ada kereta, kalau kita ada rumah, kalau kita ada duit RM50 pun, itu adalah harta kita. Okey, jadi kalau harta-harta itu bergelar semasa hidup ni, bergelar harta, kita boleh buat apa saja dengan harta tersebut. Kita boleh sedekahkan harta. Kita juga boleh bayarkan zakat. Kita juga boleh wakafkan. Kalau kita ada tanah ke, kita boleh wakafkan nak buat surau, nak buat pusat tahfiz. Dan harta yang ada juga kita boleh hibahkan. Maknanya kalau kita nak hibah kepada sesiapa saja yang kita nak, kepada anak kita ke, kepada pasangan kita ke, ataupun kepada ibu ayah kita, so kita boleh hibahkan semasa kita hidup. Okey, tapi sebaik sahaja berlaku kematian, status harta tadi akan bertukar. Di mana pemilikan yang pertama sekali untuk mencair-cairkan aset yang bergelar harta tadi, kenalah dapat perolehan kuasa dulu. Selepas dapat perolehan kuasa, barulah boleh dibuat pentadbiran dan dibahagikan. Jadi selepas harta-harta semua ni menjadi pusaka, pertama sekali daripada pusaka ni, kita boleh menggunakan harta dan pusaka untuk kos perbelanjaan kebumian jenazah. Okey, kos kebumian ni, kalau bagi seorang wanita yang berkahwin, kalau dia meninggal, tanggungjawab untuk menjelaskan kos kebumian adalah pada seorang suami. Kecuali kalau isteri tadi dia dah ambil akhirat kematian, jadi maknanya kos tu dah ditanggung lah. Tapi kalau kata tak ada ambil akhirat kematian, bermakna si suami tadi perlulah menjelaskan kos kebumian jenazah tadi. Daripada harta pusaka, setelah ditolak kepada kos kebumi, hutang kepada Allah perlu dibayar dulu. Hutang kepada Allah ni zakat, kalau ada yang belum bayar, contoh zakat tahun lepas belum bayar. Kemudian orang perempuan selalunya puasa, fidyah puasa ganti. Kadang-kadang tu terlambat ganti, tiba-tiba berlaku kematian. Ini benda yang sangat penting, sebabnya kalau buat puasa ni orang perempuan kadang dia tak bagi tahu pun pasangan dia ataupun orang lain berapa hari tinggal puasa, berapa hari belum ganti. Jadi sangat penting. Kalau lah kata seelok-eloknya bagi tahulah dengan suami, tahun lepas tinggal puasa 6 hari, so baru ganti 2 hari. Kalau jadi apa-apa nanti ada lagi 4 hari. So sekurang-kurangnya waris tadi bolehlah bertindak membayarkan fidyah puasa tadi. Tapi kalau tak ada orang yang tahu, bermakna terhutanglah kita dengan Allah. So sangat penting untuk ambil tahu pasal perkara ni. Kemudiannya daripada pusaka juga membayar hutang kepada manusia. Kalau kita ada hutang dengan sesiapa, dengan kawan ke, dengan adik-beradik ke, biasa kan akan diumumkan masa sebelum ke bumi tu, diumumkan siapa kalau arwah ada berhutang minta tuntut dengan waris-waris. So yang ini pun penting. Selepas ditolak hutang-hutang tadi, barulah boleh dibuat kepada tuntutan harta sepencarian. Tuntutan harta sepencarian ni ada dua cara. Kalaulah semasa hidup, maknanya kita belum, masa-masa hidup tu tak ada kita declare pun bahawa separuh daripada harta kita tu adalah harta sepencarian bersama pasangan. So pasangan tadi kalau dia nak menuntut, maknanya dia hanya boleh kemukakan kepada mahkamah dengan pembuktian. Biasanya kalau maksimum yang dibenarkan adalah 50%. Bagi pasangan yang bekerja, biasanya akan dapat dalam 40% ke 50%. Tapi bagi pasangan ataupun isteri yang tidak bekerja, dia boleh dapat dalam 35 ke 40%. Tetapi kalau semasa hidup dah dibuat dokumen harta sepencarian, ini ada seorang klien Syikin, dia ada buat dokumen harta sepencarian. Jadi isteri dan suami ini dah declare bahawa separuh daripada harta yang ditinggalkan itu adalah hak milik pasangan mereka. Jadi dekat situ kalau nak tutup harta sepencarian dah tak jadi masalah lah, sebab pemilik harta tadi dah declare bahawa itu adalah harta sepencarian bersama dengan pasangan. Kemudian wasiat 1/3. Wasiat 1/3 ni adalah wasiat untuk sambung amal jariah kita selepas kematian.
Bahkan dalam Islam diajar 3 perkara yang akan disambung selepas kematian. Bersambung selepas kematian adalah pertama sekali ilmu yang bermanfaat, yang keduanya amal jariah, dan juga doa anak yang soleh. Bagi orang tak ada anak, bermaknanya amal jariah ni lebih penting untuk menyambung pahala selepas kematian. Jadi ada orang mungkin dia nak buat 1/3 saja, maksimum dibenarkan wasiat 1/3. Tapi kalau kata dia nak buat lebih, bermakna dia boleh buat melalui kaedah hibah lah. So selepas wasiat 1/3 barulah mufakat. Mufakat selalunya dalam Islam, dalam masyarakat kita ni, orang faham faraid dulu. Sebenarnya faraid tu yang terakhir. Sebelum dibahagikan secara faraid, mufakat dulu. Katalah arwah ada harta, ada rumah 3 buah rumah. So anak pun ada 3 orang. So bolehlah mufakat bagi rumah seorang satu. Jadi tak perlulah melalui proses faraid. Kalau kata ada 100,000, kalau 5 orang anak, 3 lelaki, 2 perempuan. Kalau ikut faraid, anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian. Tapi kalau kata yang lelaki tak apalah, bagi sama rata. So bolehlah dapat seorang 20,000 kan. Jadi dekat situ sebenarnya sebelum harta-harta difaraidkan, kita waris-waris sebenarnya boleh bermufakat dulu. Faraid itu adalah jalan yang terakhir. Kalau kata bincang tak jalan juga, waris-waris tetap nak berebut harta, so barulah difaraidkan. So dekat sini kita kena faham di mana perbezaan antara harta dan juga pusaka. Sebab ada juga yang berlaku, contohlah seorang suami meninggal, isteri tahu nombor PIN suami. Jadi sebelum buat report kematian, dia dah keluarkan dulu. Sebab mungkin isteri tu tak ada duit nak membesarkan anak-anak kan. So dia tak, okey, keluarkan dulu sebelum kena freeze, apa-apa keluarkan dulu. Tapi sebenarnya selepas kematian ada tempoh masa tadi, sebenarnya duit tu dah jadi duit pusaka. Kalau lah suami tadi ada mak ayah lagi, bermakna ada bahagian mak ayah tadi. Kalau isteri tu memang nak guna duit tadi, perlulah minta kebenaran daripada ibu dan ayah tadi. Tak bolehlah main guna saja, sebabnya ada hak mereka. Kalau tak halal, diorang tak halalkan macam mana? So penting dekat sini kena tahu apa maksud harta, apa maksud pusaka. Kalau kata memang main belasah saja, takut-takut nanti termakan hak orang lain lah. Macam yang Syikin share sebelum ni, bukan waris makan hak anak-anak yatim. Bukan bapa saudara dan mak saudara sendiri makan hak anak-anak saudara. Jadi kat situ sebenarnya berlaku kesilapan di mana mereka tidak mengenal waris. So tak boleh buat macam tu. So apa yang penting, kalaulah sekiranya berlaku kematian, kena fahamkan betul-betul. Semasa hidup pun kita kena faham apa itu harta, apa itu pusaka, supaya kita boleh membuat perancangan dan ianya tidak akan memanfaatkan waris-waris kita apabila berlaku kematian kelak. So okey, Syikin dah share apa maksud harta dan pusaka. Kalau ada apa-apa soalan, mungkin nanti boleh tanya. So boleh mula perancangan supaya kalau jika berlaku apa-apa ke atas diri kita, segala urusan akan menjadi lebih mudah, terutamanya dalam untuk menjalankan proses perolehan kuasa, proses pentadbiran dan juga proses pembahagian. Okey, harapnya semua dapat manfaat daripada sesi puas yang petang ni. InsyaAllah kalau niat kita baik untuk merancang demi memastikan waris-waris kita dapat meneruskan kehidupan dengan cara yang elok, insyaAllah Allah akan bantu dan memudahkan segala urusan kita. Okey, terima kasih, rancanglah kerana kita sayang keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.